Saya Muhammad Yazid bin Zainal, pelajar tahun akhir bagi Diploma Pemasaran Politeknik, Merlimau sesi 1 tahun 2021-2022. Nombor matrik saya 14DT18F2040. Dan tujuan pembentangan saya pada kali ini adalah untuk membentangkan laporan akhir latihan industri yang dijalan sejak 9 September 2021 sehingga 10 Februari 2022. Alhamdulillah, berkat bantuan pengurus syarikat PC Expert iaitu Encik Kang Si Kuang dan pensyarah Puan Nur Fazilah binti Kamarudin, atas bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh latihan industri berlangsung. Sepanjang latihan industri, saya ditugaskan untuk melakukan kerja-kerja mengenai akaunting, pemasangan alat gantian komputer, pemasaran dan pengurusan kedai. Saya banyak menimba ilmu pengetahuan lain selain daripada bidang utama saya sendiri iaitu bidang akuntansi. PC Expert Communication terletak di nombor 12 Jalan Melur, Taman Melur Utama 84800 Bukit Gambir, Tangkak, Johor. PC Expert Communication merupakan pusat sehenti untuk alat telekomunikasi dan perkakas elektronik. PC Expert juga menawarkan perkhidmatan, servis dan membaik pulih perkakas elektronik seperti komputer riba, PC maupun mesin pencetak. PC Expert ditubuhkan sendiri oleh Encik Kang Si Kuang dengan lokasi yang sangat strategi di tengah pusat bandar baru. PC Expert sering dikunjungi ramai penduduk setempat untuk mendapatkan perkhidmatan terbaik dari mereka. Berikut merupakan ringkasan aktiviti saya sepanjang latihan industri mengikut bulan. Pada bulan pertama iaitu bulan September 2021, saya memulakan latihan industri dengan sesi pengenalan bersama staf di tempat kerja. Selain daripada itu, saya turut belajar mengenai pelbagai perkakas elektronik yang lain, seperti jenis printer, jenis ink printer, jenis wayar kabel, jenis speaker dan lain-lain perkakas elektronik. Saya juga ditekankan untuk menghafal setiap jenis produk tersebut bagi memudahkan kerja akan datang. Kerja akan datang untuk melayankan pelanggan yang datang. Saya juga diajar cara yang betul melayan pelanggan yang datang ke kedai untuk mendapatkan keperluan mereka. Cara bercakap dan pergerakan tubuh badan juga amat penting dalam memberi servis dan layanan yang terbaik untuk para pelanggan. Pembelajaran pertama saya mengenai alat gantian perkakas elektronik secara mendalam ialah mengenai solid state drive untuk lebih dikenali sebagai SSD dan hard disk drive, iaitu HDD merupakan komponen terpenting dalam komputer. Tugas alat tersebut adalah sama, iaitu membaca dan menulis data. Kebanyakan pelanggan yang datang ke kedai sering menukar ganti HDD kepada SSD kerana SSD mempunyai tahap kelajuan yang jauh lebih tinggi berbanding HDD untuk membaca dan menulis data. Oleh yang demikian, saya diminta untuk belajar cara pemasangan SSD yang betul pada komputer. Di samping itu, saya juga diajar mengenai cara untuk mengemas kini stok pada sistem. Kerja-kerja melibatkan sistem stok penyimpanan dan pengurusan wang syarikat dilakukan oleh pekerja yang lebih mahir. Saya hanya perlu menulis dan mengira stok terkini produk-produk di kedai. Kemudian, saya akan menghantar data tersebut kepada pekerja yang lain untuk dimuat naik ke dalam sistem. Seterusnya, bulan kedua untuk latihan industri saya ialah bulan November 2021. Memandangkan ramai pelanggan yang datang ke kedai untuk membeli printer,
Mereka meminta kami untuk install printer driver terus kepada laptop mereka. Saya ditugaskan untuk belajar cara install driver printer dengan betul supaya lebih mudah untuk membantu pelanggan selepas membuat pembelian printer di kedai kami. Setelah melakukan beberapa kali latihan menukar HDD kepada SSD pada bulan lepas, bulan ini saya telah ditugaskan untuk menukar HDD komputer pelanggan yang bermasalah kepada SSD dengan sendiri. Sejak itu, kerja-kerja menukar HDD kepada SSD diberikan kepada saya sehingga tamat latihan industri. Seterusnya, saya diajar untuk melakukan ink flush pada printer kerana ramai pelanggan yang tidak tahu cara untuk mengembalikan warna ink yang pudar menjadi kembali terang dengan melakukan ink flush. Selain itu, saya turut diajar untuk menyusun produk di rak paparan dengan betul mengikut jenis produk, harga produk, waranti produk dan lain-lain. Contoh, printer disusun mengikut fungsi seperti 2-in-1 dan 3-in-1. Tikus disusun mengikut jenis berwayar dan tidak berwayar. Saya disarankan untuk menyusun produk pada rak paparan pada setiap minggu untuk kelihatan sentiasa kemas dan menarik pelanggan untuk membeli produk tersebut. Saya juga belajar cara untuk memformat laptop yang menggunakan Windows 10. Ramai pelanggan yang datang ke kedai untuk memformat laptop mereka dengan bayaran hanya dengan RM10. Kaedah berbeza digunakan untuk setiap Windows yang berlainan. Pada bulan Disember, iaitu bulan ketiga latihan industri, saya belajar cara untuk membersihkan kipas CPU dengan betul. Kepentingan kipas CPU untuk sentiasa bersih adalah sangat penting kerana kipas CPU yang kotor dan dipenuhi habuk akan mengganggu sistem komputer dan boleh mengakibatkan kerosakan. Selain itu, saya juga belajar melakukan deep cleaning printer untuk pelanggan yang mempunyai masalah printer yang tidak berfungsi kerana ink printer tersekat ataupun telah habis. Saya melayan pelanggan yang ingin membuat pembelian di kedai kami setiap hari. Saya juga melayan pelanggan yang ingin menggunakan khidmat servis menaip dan mencetak. Seterusnya, saya menyusun stok printer yang sampai dari pembekal dan mengira stok printer untuk dikemas kini. Kemudian, meletakkan tanda harga pada setiap barangan yang baru sampai dari pembekalan dengan harga yang betul bagi tujuan memudahkan pelanggan melihat harga produk tersebut. Pada bulan ini juga, saya akan menjual pelbagai perkakas elektronik seperti printer, laptop, PC, speaker, mouse dan lain-lain lagi. Bulan seterusnya ialah bulan Januari 2022. Saya diajar untuk menggunakan aplikasi Point of Sale (POS). Kebiasaannya digunakan pada kaunter perniagaan untuk walk-in customer seperti di kedai, booth dan lain-lain. Contoh syarikat yang menggunakan sistem POS adalah seperti KK Mart, 7-Eleven, Pasaraya, restoran mamak, kedai aksesori dan lain-lain lagi. Antara kepentingan menggunakan sistem point of sales ini adalah untuk menyimpan segala maklumat transaksi yang dijalankan sepanjang syarikat beroperasi. Ianya juga boleh digunakan sebagai rujukan untuk masa akan datang. Sistem point of sale ini mampu menyimpan maklumat yang telah direkodkan dalam jangka masa yang panjang. Oleh yang demikian, sistem ini dapat memudahkan pencarian maklumat di dalam masa yang pantas, mudah dan selamat. Saya juga diarahkan untuk mengeluarkan notis untuk para pelanggan yang ingin mengambil laptop atau printer mereka yang sudah siap dibaiki sebelum kedai ditutup. Pada bulan ini, saya turut membuat beberapa posting di laman sosial PC Expert Communication supaya pelanggan dapat menghubungi kami melalui Facebook dan Instagram dengan lebih mudah. Bulan terakhir latihan industri iaitu bulan Februari 2022 merupakan bulan yang saya mula fokus sepenuhnya untuk bahagian pemasaran secara atas talian.
Bukan itu sahaja, saya juga turut melibatkan diri dalam perkhidmatan layanan pelanggan secara atas talian yang dijalankan sepanjang syarikat beroperasi. Ianya juga boleh digunakan sebagai rujukan untuk masa akan datang. Sistem point of sale ini mampu menyimpan maklumat yang telah direkodkan dalam jangka masa yang panjang. Oleh yang demikian, sistem ini dapat memudahkan pencarian maklumat di dalam masa yang pantas, mudah dan selamat. Saya juga diarahkan untuk mengeluarkan notis untuk para pelanggan yang ingin mengambil laptop atau printer mereka yang sudah siap dibaiki sebelum kedai ditutup. Pada bulan ini, saya turut membuat beberapa posting di laman sosial PC Expert Communication supaya pelanggan dapat menghubungi kami melalui Facebook dan Instagram dengan lebih mudah. Bulan terakhir latihan industri iaitu bulan Februari 2022 merupakan bulan yang saya mula fokus sepenuhnya untuk bahagian pemasaran secara atas talian. Bukan itu sahaja, saya juga turut melibatkan diri dalam perkhidmatan layanan pelanggan secara atas talian iaitu melalui WhatsApp dan email. Antara aktiviti yang saya lakukan adalah menyunting gambar dan membuat iklan untuk promosi barangan elektronik untuk disiarkan ke semua platform sosial media PC Expert. Termasuklah menulis copywriting bagi tujuan membuat caption yang menarik untuk menarik pelanggan membeli secara atas talian. Selain daripada itu, saya juga diarahkan untuk melayan pelanggan melalui aplikasi WhatsApp, menjawab segala pertanyaan dan menguruskan pesanan pelanggan secara atas talian. Seterusnya, saya akan membentangkan laporan teknikal yang saya lakukan sepanjang latihan industri. Laporan teknikal saya yang pertama ialah cara untuk menggantikan HDD kepada SSD seperti yang saya katakan pada awal tadi. HDD ditukar kepada SSD kerana tahap membaca dan menulis data adalah lebih tinggi berbanding HDD. Langkah pertama yang saya titik beratkan ialah melihat jenis casing di belakang laptop. Setiap laptop mempunyai jenis casing yang berbeza. Tanggalkan bateri pada belakang laptop, kemudian longgarkan skru pada belakang casing laptop. Buka casing tersebut dan longgarkan skru pada bahagian bodi HDD yang memegang HDD tersebut dan perlahan-lahan cabut kabel yang terpasang pada HDD. Keluarkan HDD dari casingnya dan masukkan HDD kembali kepada casing itu. Pasangkan semula kabel di dalam laptop tersebut pada HDD dan ketatkan skru pada bodi HDD. Tutup kembali casing pada belakang laptop dan pasangkan semula skru yang telah ditanggalkan pada awal proses tadi. Kemudian, pasangkan bateri semula dan cuba hidupkan laptop. Laporan teknikal saya yang kedua ialah mengenai cara penggunaan sistem point of sale dengan betul. Berikut adalah fungsi-fungsi yang terdapat dalam POS. Saya akan membentangkan satu persatu mengikut nombor yang tertera pada rajah. Info bagi shortcut yang boleh digunakan pada PC. Ianya boleh diubah di shortcut pada menu setting business, setting post. Pilih pelanggan jika ingin merekod data pelanggan anda, boleh pilih butang tambah atau search nama pelanggan jika sudah ada dalam rekod. Pilih walk-in customer jika anda tidak ingin merekod data pelanggan. Masukkan nama produk atau SKU untuk menggunakan barcode scanner. Pilih kategori yang anda mahukan untuk display senarai produk. Pilih brand yang anda mahukan untuk display senarai produk. Pilih produk yang hendak dibeli pelanggan tanpa perlu menaip nama produk, SKU dan barcode scanner. Pilih kuantiti yang dibeli bagi setiap pelanggan bagi setiap produk. Produk yang telah dipilih, jika anda klik pada nama produk, anda boleh ubah harga produk, beri diskaun dan letak info tambahan pada produk. Anda boleh masukkan jualan ini ke dalam draft ini, bererti belum dimasukkan ke dalam final jualan. Anda boleh masukkan jualan ini ke dalam senarai quotation. Anda boleh suspend jualan ini, maknanya anda rekod senarai yang dibeli pelanggan terlebih dahulu, kemudian pelanggan akan bayar kemudian. Jika pelanggan anda bayar menggunakan kad,
Jika pelanggan anda bayar menggunakan tunai, kad, bank transfer atau lain-lain, pada bahagian ini anda boleh lihat baki yang perlu dipulangkan ke pelanggan jika pelanggan anda bayar lebih dari jumlah harga produk-produk anda. Pelanggan anda bayar tunai. Jika pelanggan anda bayar tunai untuk memantaukan jualan, untuk melihat transaksi jualan terbaru yang sebelum ini, untuk butang 9 hingga 16, anda boleh sembunyikan butang tersebut jika tidak pakai dengan pergi ke menu setting bisnes, setting post. Untuk membuka dan melihat senarai suspend sale. Untuk buka full screen atau tekan F11 pada keyboard. Untuk membuka kalkulator. Untuk melihat register detail, melihat jumlah jualan. Untuk close register semasa kedai anda tutup atau pertukaran shift bekerja. Kembali ke dashboard. Laporan teknikal saya yang terakhir ialah cara untuk memformat laptop Windows 10 dengan betul. Langkah pertama ialah tekan ikon setting, kemudian cari update and security. Klik recovery, tekan get started pada reset this PC, kemudian di situ akan keluar dua pilihan yang boleh dibuat. Pertama ialah keep my files, iaitu buang semua aplikasi dan tatapan tetapi simpanan fail peribadi. Kedua ialah remove everything, iaitu buang semua tatapan, aplikasi dan fail peribadi. Klik remove everything, ianya dapat memadam semua data dari sistem dengan teliti termasuk drive. Seterusnya, klik button next apabila operating system minta untuk confirmation. Pilih button reset. Komputer Windows 10 akan memulakan proses restart komputer secara automatik dan hanya perlu tunggu sehingga proses selesai dan PC akan mula dengan Windows 10 yang baru. Hasil dapatan saya sepanjang latihan industri ini adalah saya dapat menyatakan pengetahuan saya mengenai akuntansi dengan lebih mendalam. Saya juga dapat meningkatkan pencapaian dan mengenal pasti kebolehan serta kelemahan saya dalam menguruskan sesuatu perkara. Cadangan kepada pihak syarikat, saya mengharapkan agar pihak syarikat dapat memberikan bimbingan lebih kepada pelajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Untuk para pelajar pula, diharapkan dapat memberikan kerjasama dan sentiasa rajin dalam menjalankan tugas untuk pihak politeknik. Saya sarankan agar sentiasa memuat naik status syarikat terkini di laman SPMP supaya para pelajar dapat mencari syarikat latihan industri dengan lebih mudah. Kesimpulan yang dapat saya berikan sepanjang menjalani latihan industri selama beberapa bulan di syarikat PC Expert Communication adalah saya diberi peluang untuk melihat gambaran situasi alam bekerja yang sebenar dan perlu berhadapan dengan sesuatu risiko dan halangan sewaktu bekerja. Mujur, saya dapat mempelajari cara yang betul untuk menangani masalah-masalah tersebut. Sekian, terima kasih.